Apakah kebenaran di sebalik skandal yang kini menyelubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah Datuk Seri Anwar menjadi mangsa satu konspirasi peringkat tertinggi? Atau adakah benar bahawa Datuk Seri Anwar bertopengkan imej Islam? Jika benar, apakah terdapat bukti-bukti nyata yang tidak dapat menafikan lagi segala salah laku Datuk Seri Anwar itu? Kini rakyat Malaysia berada dalam dilema. Mereka tertanya-tanya yang manakah benar dan yang manakah tidak. Maklumat yang diperolehi melalui media massa turut mengeruhkan lagi keadaan dengan laporan yang bercanggah. Rakyat Malaysia mahukan kebenaran. Rakyat Malaysia menuntut keadilan. Jika kebenaran dan keadilan yang dicari, saksikanlah fakta-fakta benar yang akan dipaparkan serta timbangkanlah sendiri sama ada tindakan terhadap Datuk Seri Anwar itu adil atau tidak. Siapakah Anwar sebenarnya? Mangsa kezaliman atau manusia bertopeng? Renungkanlah persoalan-persoalan ini semasa anda mendengar rakaman perbualan antara Datuk Seri Anwar dengan seorang lelaki gay bernama Myor Abdul Razak. Myor? Ya. Dah fikir tak nak jumpa Wunsi dengan siapa. Apa dia? Tak ada apa. Ya ke? Ha. Tak mana kita tak kenal pula. Ha? Ada fikir tak mana silam pula. Tak ada. Ya ke? Sure? Ada orang? Tapi kau tak silap? Tak ada. Sibuk ya? Uzur. Saya demam, batuk, banyak kerja. Sekarang ni penyakit putih. Dia tak boleh pertimbangkan semula keputusan. Apa dia? Tak boleh pertimbangkan semula keputusan. Tak boleh. Mau tamat. Jangan jawab sebab nanya kita. Keputusan tamat. Ya, apakah penting tau? Tengoklah insyaAllah. Kalau tak ada busy kan, kerja tengok banyak ni. Itu Isnin ni? Ya, tak ada. Isnin tak boleh. Selasa? InsyaAllah. Tapi insyaAllah tu bukan itu lah ya. Ada, saya segan. Tak pernah. Takkan itu jadi isunya pula. Yalah. Bubur plaster, bubur kapal besar plaster kan. Okey, memang tak apa. Hari Selasa? Okey. InsyaAllah. InsyaAllah Arab ni. InsyaAllah tu tak ada. InsyaAllah keling ni. Yalah, keling lah. Adakah Anwar ini sama dengan Pak Syekh yang mempunyai perwatakan warak yang dipaparkan kepada masyarakat umum? Apakah matlamat di sebalik pujuk rayu Datuk Seri Anwar itu? Harap bersabar. Bukti-bukti lain akan turut dipaparkan sebentar lagi. Terlebih dahulu, dengarlah latar belakang kes Datuk Seri Anwar dan tanyalah diri anda, siapakah Anwar sebenarnya? Sukma Dermawan bukan saja mempunyai hubungan seks dengan Datuk Seri Anwar, tetapi juga mempunyai beberapa orang boyfriend lain. Malahan Sukma pernah berkomunikasi secara intim dengan seorang pemuda Irish dari Dublin pada 17 Jun 1998, di mana antara petikan perbualan yang dirakangkan adalah seperti berikut. You sound so good. You sound so good, so sexy. Oh, wow. Well, you know, how much, what, 14,000 miles away or something horrible like that? My penis isn't that long, you know. Oh, don't say that. You have Jahan there for that, haven't you? Eh? You have your man there for that, haven't you? Oh, wow. How is your relationship going? Still? Yes. Still good. How are you after your operation? Well, now I'm become a virgin again. Have you? Yes. Really? I'm more tighter. Yes. Oh my. I'm getting most of the people getting illusion, but for me getting tighter. Well, so when are you going to come and visit so that I can experience this?
My God, I'm scared that now. No, I'll be very good. I know you did. I'll be very gentle. Of course, I know you. Take time. Good and gentle. Yeah. This is that's making me worried. Datuk Seri Anwar juga adalah seorang bisexual dan mempunyai hubungan sulit dengan beberapa wanita termasuk isteri-isteri orang, yang mana antara mereka adalah Syamsidar Taharin. Syamsidar, 33 tahun, isteri Muhammad Azmin Ali, bertugas sebagai seorang eksekutif perhubungan awam di Filio Elite Bank, Kuala Lumpur. Syamsidar pernah dibawa dalam kereta Daimler Datuk Nala ke Tivoli Villa secara sulit untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mereka telah mengadakan hubungan seks. Ini terbukti melalui keputusan ujian DNA yang dijalankan ke atas tilam yang dirampas dari apartmen di Tivoli Villa. Sharifah Intan Muhammad Sharif. Sharifah berumur 27 tahun, seorang janda dan pernah bekerja sebagai penyambut tetamu di Magnum Corporation. Beliau telah dipertemukan dengan Datuk Seri Anwar oleh Datuk Nala di Tivoli Villa, di mana mereka telah mengadakan hubungan seks. Soma Rodrigo Elias N. Soma Rodrigo, 31 tahun, masih single, adalah bekas eksekutif jualan. Dia telah diperkenalkan kepada Datuk Seri Anwar oleh Datuk Nala pada pertengahan April 1996 apabila N dibawa berjumpa Datuk Seri Anwar di Tivoli Villa untuk tujuan mengadakan hubungan seks. N terkejut dan enggan mengikut kehendak Datuk Seri Anwar apabila Datuk Seri Anwar cuba mencabul kehormatannya. Datuk Seri Anwar, that's what I told them. You met Datuk Seri Anwar, did you? And that he tried to ask me to go to date with him. Nur Laila Abdul Majid. Nur Laila, 27 tahun, sudah bersuami dan mempunyai seorang anak. Beliau pernah bekerja sebagai seorang jurujual di butik kepunyaan Sukma Darmawan. Nur Laila telah mengadakan hubungan seks dengan Datuk Seri Anwar sebanyak 2 kali di Tivoli Villa pada tahun 1997. He fondled your breast? Sekejap aja. Sekejap je? Dia pun sekejap aja. Lepas tu dia dah inside saya. Maksudnya sambil dia cium? And then he's trying to go in. Yeah. And then dia pakai kondom kata tak? First time tu dia tak pakai. First time tu dia tak pakai? Dia memang tak pakai kondom? Memang dia tak pakai. Yang saya nampak dia bawa kondom lah. Di tangannya ada kondom. Di Tangannya kondom dan memakainya. pakai terus? Buka lah di dalam kertas kan. Buka dan pakai. Pada satu ketika, Datuk Seri Anwar agak bimbang bahawa hubungan sulitnya dengan Nur Laila akan diketahui oleh orang ramai, dan kebimbangan ini jelas dipaparkan dalam perbualan di antara Datuk Seri Anwar dengan Nur Laila pada 11 Ogos 1997 sebagaimana petikan rakaman berikut. Uncle Ferry, good afternoon. Hello. Yes. Afternoon. Hello. How are you? I'm okay. And you? Fine, thank you. Apa you cakap ke orang macam tu, kata saya jumpa lah, beli jam lah apalah. Tahu saya cakap dengan siapa? I don't know. You didn't mention to your friend asked told one fella asked me, I said no lah. I told who? I don't know. My friend? Who? I don't know. Careful lah, okay? Terus I told you, kata apa ni, kan ada cakap tu. My friend? I don't know who. But one your friends told, or your guys or your friends, I don't know, told Who? What? one of your contact, your friends went to one of my friends. Dia ask me, I kata apa lah. Dia tak betul, dia tu I jumpa you this place and then bagi jam. Wonder who my friend is. I don't know.
Careful lah, saya cakap tu orang. I mean, if I were to tell my friend, there are nobody, there's no way for you to, I mean, there's no way for a person that know you boleh tahu, tahu tak? Yalah, your friend to your friend, my another friend to No. I don't know lah, jadi kata ini boleh jadi orang nak create lah. So careful lah, okay? That's why I told you tu kan lah. Kadang-kadang dia cakap dengan orang, dia jadi, okay? So take it easy, tak apa lah, just want to caution you lah kadang. Okay? I tell you what. Yeah. Actually, I don't want this relationship, you know. Yeah, tak ada. I'm not saying anything. I'm not saying about it, but I'm just saying careful, okay? You are angry kan? No, I'm not. Okay, I'm talking to you as a friend, okay? Right? Oh, okay. Now you feel like that. Yeah lah, because you know that's the reason, okay? Why don't you be honest about things? Come on. No, I'm just saying. I mean, people lazy, cakap ni tak elok lah. Who's that person? I don't know. Hello? Yeah. Because dia tak beritahu, dia tak beritahu dia kata that's what they heard. I told your friend adalah. Siapa? You know who lah misalnya jumpa I? Who's your friend? Huh? Siapa my friend? The one that always pick me up and I berjumpa you. Tak ada lah. No lah, I don't know. This one siapa cakap. I'm sure you know, but you don't want to say. I don't know. No, I know the person who told me, but he claimed that he heard from your friend. My friend? So sekarang macam mana ni? Tak apalah, tak apa. Just leave it. I'll contact you later, okay? No, I tak nak. I just want to make it clear, really. Okay lah, okay. I'll call you later. Okay? Bila dia tahu ni? Dah lama. Saturday. But I heard something about it much earlier, but not. I thought it's not that serious, eh? Okay, I call back, eh? Ni perlu lah macam ni. Please, eh? What, I call back. Come on, you tell me lah macam mana. Kejap, I call back. Kejap, okay. I tunggu. Ya. Okay. Bye. Pemecatan Datuk Seri Anwar mempunyai implikasi terhadap keselamatan negara berasaskan faktor-faktor berikut. Datuk Seri Anwar memulakan kerjaya politiknya sebagai seorang aktivis pelajar yang berlandaskan Islam, dan ini telah memberi beliau imej sebagai tokoh pejuang Islam di dalam dan di luar negara. Oleh itu, pendedahan penglibatannya dalam kegiatan sumbang sukar dipercayai dan diterima oleh rakyat. Keadaan ini kalau dibiarkan boleh menggugat keyakinan rakyat terhadap kewibawaan kerajaan. Menyedari hakikat ini, Datuk Seri Anwar telah mengadakan roadshow sejak 2 September 98 di mana dia cuba mempamerkan bahawa pemecatannya adalah kerana dia memperjuangkan reformasi, menentang korupsi, kelusi dan nepotisme. Hakikat sebenarnya ialah Datuk Seri Anwar telah memperalatkan platform reformasi ini untuk tujuannya sendiri. Slogan-slogan seperti ini jika dibiarkan boleh mempengaruhi masyarakat, khususnya kaki tangan kerajaan dan masyarakat umum yang nampaknya masih skeptikal atau tidak yakin dengan salah laku Datuk Seri Anwar. Di sepanjang kerjaya politiknya, Datuk Seri Anwar telah berjaya mewujudkan networking atau rangkaian dengan beberapa orang tokoh politik
di negara-negara asing. Nampaknya, tokoh-tokoh ini tidak dapat menerima hakikat bahawa kegiatan sumbang Datuk Seri Anwar benar-benar berlaku, dan oleh itu mereka mempunyai tanggapan negatif terhadap kerajaan Malaysia serta bersimpati dengan gerakan reformasi yang dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar. And so, among nations suffering economic crises, we continue to hear calls for democracy and reform in many languages. People's power, Joy Moi, Reformati. We hear them today, right here, right now, among the brave people of Malaysia. Datuk Seri Anwar bimbang tindakan membawanya ke mahkamah akan menjejaskan imej dan cita-cita politiknya. Tujuan roadshow serta pergerakan reformasinya adalah untuk mengenakan tekanan kepada kerajaan, mempersendakan amalan demokrasi negara, mencabar kewibawaan sistem perundangan dan kehakiman serta menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, tindakan kerajaan adalah ikhlas dalam membawanya ke muka pengadilan agar rakyat benar-benar faham siapa Anwar sebenarnya. Dengan ini, rakyat akan tahu bahawa Anwar sebenarnya adalah Dr. Jekyll and Mr. Hyde atau musang berbulu ayam. Kini, setelah dihukumkan oleh mahkamah, laungan reformasi Datuk Seri Anwar telah disahut oleh ahli-ahli keluarga terdekat dengannya, beberapa pertubuhan bukan kerajaan dan barisan parti pembangkang, serta juga segelintir usahawan yang kecewa. Walaupun slogan reformasi terus dilaungkan oleh mereka, namun jelas setiap golongan ini mempunyai agenda tersendiri, dan walaupun penggerak-penggerak reformasi ini telah melangkah masuk ke arena politik dengan pelancaran Parti Keadilan Nasional, namun kegiatan politik jalanan mereka masih diteruskan. Networking atau rangkaian luar negeri yang dipupuk oleh Datuk Seri Anwar tidak terputus walaupun dia kini dipenjarakan. Usaha ini diteruskan oleh isterinya, Datin Sri Dr. Wan Azizah. Pada 13 Mei 1999, Dr. Wan Azizah telah berjumpa dengan James Wolfenson, Presiden Bank Dunia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ini diikuti pula dengan satu pertemuan secara sulit 2 hari kemudian di antara Dr. Wan Azizah dengan isteri Michelle Kemdesu, iaitu Presiden International Monetary Fund atau IMF. Yang menjadi tanda tanya sekarang ialah, apakah yang mendorong Datuk Seri Anwar, seorang tokoh yang memperjuangkan idea Islam sejagat, berdamping rapat dengan tokoh-tokoh Barat yang mana agenda mereka terhadap Islam masih diragukan? Dan mengapakah tokoh-tokoh Barat ini begitu gairah dan berminat untuk bertemu dengan Datin Sri Dr. Wan Azizah di dalam dan di luar negara? Andainya Wan Azizah dan Parti Keadilan memperjuangkan nasib bangsa Malaysia, apakah keperluan atau matlamat mereka menagih simpati atau meraih sokongan dari tokoh-tokoh negara Barat? Akhir kata, mereka ini sebenarnya menaguk di air yang keruh. Matlamat penjelasan ini adalah untuk memaparkan perkara yang sebenar, kerana kebenaran akan mengelak orang ramai daripada terus keliru dan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kesucian agama. Kebenaran juga akan mengelak orang ramai dari bersubahat dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum, kerana mereka tidak mengetahui perkara yang sebenar. Adalah diharapkan tiada lagi terdapat orang-orang yang sanggup bersubahat dengan kemungkaran sehingga boleh mencetus keadaan darurat yang merugikan masyarakat Malaysia.